Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa masyraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Daud bin Syekh Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Durus Samin, sehinggalah perkataan beliau, kat mana kat mana? Apa dahulu dari Allah? Kata dahriyun, maka apa dahulu daripada Allah dan apa yang kemudian daripadanya daripada Allah. Lalu ni kita ayat cerita mengenai peristiwa yang berlaku zaman Imam Abu Hanifah. Apabila orang kafir yang jenis kafir dahriyun dipanggil, orang yang beriktikad Tuhan ni tak ada, maka dia pun mari nak mengganggu orang Islam hok beriktikad Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Dia ni tak ada Tuhan. Lepas tu kita mati ni semata-mata masa kita sebut dahriyun ni, kerana dia mau hidup lama mati. Lepas tu hok bangkit ni, muka waktu dia bangkit gitu lah. Hidup, bangun, kematian, perubahan ni masa ya katanya. Maka apabila lagu tu, apabila soalan pertama yang tak boleh dijawab oleh ulama-ulama sekitar kota Baghdad, maka Imam Abu Hanifah boleh jawab. Dia tak puas hati, tanya soalan yang kedua. Soalan pertama tu ulama-ulama tak boleh jawab dah, Imam Abu Hanifah boleh jawab. Tak puas hati nak tanya soalan kedua. Hamba nak tanya, gapo dia sebelum Tuhan, gapo dia selepas Tuhan? Gapo dia sebelum Tuhan, gapo dia selepas Tuhan? Dia tanya. Kata Abu Hanifah, tiada sesuatu dahulunya, tiada sesuatu kemudiannya. Kata dahri yang betapa tasawur, ada sesuatu maujud, tiada sesuatu dahulunya dan tiada sesuatu kemudiannya. Katanya Imam Abu Hanifah, Tuhan ni tidak ada di hadapan dan tidak ada di belakang dia sesuatu. Sebelum dia tidak ada sesuatu, selepas dia tidak ada sesuatu. Katanya dahri kata, yang awak tak nampak jalan lagu. Benda lagu mana tak ada sebelum, tak ada akhir, tak ada. Tak boleh ni kata. Kata Imam Abu Hanifah, baginya itu dalil pada badan kamu pula. Kata iya, maka apa pula? Kata dahri, gapo? Gapo dia tu? Maka apa pula kata, gapo dia tu? Kata
apa dahulu daripada ibu tangan kamu, dan apa yang ada kemudian daripada jari kelingking kamu. Katanya tiada sesuatu dahulu daripada ibu tanganku, dan tiada sesuatu kemudian daripada kelingkingku. Maka kata Abu Hanifah, demikian lagi Allah, tiada sesuatu dahulu daripadanya dan tiada sesuatu kemudian daripadanya. Katanya dahri gapo dia sebelum Tuhan, gapo dia selepas Tuhan. Katanya Abu Hanifah tak ada sesuatu sebelum dan selepas Tuhan. Katanya dahri mau bagi bukti. Dia kata bukti tu ada di tubuh Tuhan. Cutera ada mu akak tangan. Maka dahri itu kata hamba kan. Katanya Imam Abu Hanifah, gapo dia sebelum ibu jari, gapo dia selepas anak jari. Tak ada. Sebelum ibu jari, tak ada jari, tak ada gapo satu. Selepas anak jari, tak ada juga. Maka begitu jugalah Tuhan, tidak ada sebelumnya sesuatu, tidak ada selepasnya sesuatu. Maka sebagaimana awak kata sebelum ibu jari tak ada sesuatu, tak sedok andai benda lah ni tak ada lah ni. Sebelum ibu jari ada benda tapi tak nampak. Ada dok lah ni yang nak tanya lah ni. Tak ada. Maka begitu juga sebelum Tuhan tidak ada sesuatu, jangan dok andai sesuatu lagi. Selepas Tuhan seperti selepas anak jari, ada sesuatu lagi? Tak ada dah, habis dah. Maka jangan dok andai lepas Tuhan mungkin ada sesuatu, ataupun sebelum Tuhan ada. Tak ada. Seperti sebelum anak jari, sebelum ibu jari tak adanya, sebegitu juga selepas anak jari tak ada. Kata dahri, tinggal lagi pada aku satu pertanyaan. Aku nak tanya soalan lagi. Kata tanya aku jawab insya-Allah. Katanya Abu Hanifah tak apa yang aku jawab insya-Allah. Katanya apakah kelakuan Allah Taala sekarang? Tuhan dak buat gapo sekarang? Tuhan dak buat gapo sekarang? Apa yang Tuhan dak buat sekarang? Kata Imam Abu Hanifah, bahawasanya engkau ni terbalik. Pekerjaan kita ni terbalik. Sayugianya bahawa adalah yang menjawab itu di atas mimbar dan yang bertanya itu di bawah mimbar. Apabila dahri tanya kepada Imam Abu Hanifah soalan terakhir ni, kata, Tuhan dah buat gapo dia lah ni? Katanya Imam Abu Hanifah ni, majlis kita ni pening dah ni. Majlis ni pening lagu mana? Terbalik. Terbalik lagu mana? Gini, biasanya orang hok nanya soalan berada di bawah. Orang hok ditanya berada di atas. Lah ni tuan je nanya, tuan duduk alik atas mimbar. Ambo duduk bawah. Majlis ni program ni terbalik. Gilah mana-mana program pun hok je nanya duduk bawah. Tak atas kursi lagu tu lah tanya. Hok je jawab kena duduk atas mimbar. Kena duduk atas tempat tinggi. Baru jolo tu majlisnya. Ni terbalik. Dia mau duduk tanya, dia mau duduk tempat tinggi, dia mau duduk bawah. Katanya dahri betul. Memanglah standard dia program lagu tu. Jadi lagu mana? Kita tukar tempat. Sebelum hamba nak jawab soalan demo, kena tukar tempat tu. Katanya dahri tak apa, kita turun. Dia pun turun. Turun, dia duduk bawah. Selaku layaknya sebagai orang yang bertanya, maka Imam Abu Hanifah naik joget-joget. Kecil lagi dia. Naik di atas mimbar. Maka katanya dahri itu kata, hamba duduk bawah dah lah ni. Hamba nak tanya soalan. Tuhan ada buat gapo dia lah ni? Tuhan buat gapo dia lah ni? Katanya Imam Abu Hanifah, perbuatan Tuhan sekarang adalah menaikkan hamba yang benar dan menjatuhkan demo yang silap. Senyap tak kata gapo dia. Tu perbuatan Tuhan lah ni. Menaikkan hamba yang benar dan menjatuhkan demo hak silap. Senyap kapi dahri. Maka tak kala engkau turun, aku naik, aku jawab akan soalan engkau. Maka turunlah ia dahri dan naiklah Abu Hanifah atas mimbar. Maka tak kala duduk ia atas mimbar, maka bertanyanya, maka menjawab Abu Hanifah. Akan tanyanya dengan katanya, kelakuan Allah Ta'ala sekarang ini menggugurkan yang batil umpama kamu dari atas ke bawah dan menaikkan yang sebenar seumpama aku daripada bawah ke atas. Maka lalulah ia dan putuslah hujah dia. Lari kalau tu Imam Abu Hanifah.
Masa kecil tu ada dah orang nampak kebolehan dia, malakah dia. Kebolehan semula jadi. Terlalu hebat, terlalu bisa. Sehingga ke ada satu hadis ditanggung ke hadis ini kena kepada Imam Abu Hanifah. Nabi sebut ada satu orang daripada bangsa Farsi yang mana ilmu dia mencecah bintang Suraya. Mencecah bintang Suraya, ketinggian ilmu dia. Maka ulama mentakwil mengatakan hadis ni kena kepada Imam Abu Hanifah. Ada satu hadis Nabi kata, tidak selayaknya seorang itu menunggang binatang kecuali nak bertanya kepada seorang yang sangat alim di Madinah. Kalau mu nak pergi nanya tak pandai nak nanya orang lain, kita tanya ada seorang yang sangat alim di Madinah. Maka hak ni hadis ni ulama tanggung itu atas Imam Malik radhiyallahu anhu. Ada satu hadis Nabi kata akan ada daripada golonganku bangsa Quraisy yang memenuhi ilmu dunia ini dengan ilmu kena kepada Imam Syafi'i. Tiga orang tu dapat bisyarah. Ada hadis katanya ulama. Mas'alatu kata Suhaimi, Syekh Suhaimi rahimahullahu ta'ala. Syekh Suhaimi. Soho ni kalau Syekh Suhaimi ni di dalam ilmu usuluddin, orang ni pendapat dia ada wajah, dia panggil ada wajah. Seperti Ibnu Hisham di dalam ilmu nahwu, pengarang kitab Qatrun Nada gapo semua tu, pendapat dia ada wajah, yakni boleh jadi hujah di dalam bidang ilmu nahwu. Begitu juga Syekh Suhaimi ni kalau dalam ilmu usul antara ulama yang sangat menonjol. Ibnu Malik soho dalam ilmu nahwu. Hafsim soho dalam bab ilmu qiraat. Syu'bah qiraat. Bukhari soho dalam hadis. Maka setiap ilmu itu ada ahli dia. Yang mana dia hanya masyhur dalam ahli dia, dalam ilmu tu saja. Ilmu lain orang tak buat hujah. Tak ada orang hujah ilmu tauhid. Pendapat Ibnu Aqil berkata, Ibnu Aqil Alfiyah mengatakan tak ada. Ilmu nahwu pendapat Bukhari menyatakan tak ada. Kacik lagu. Maka setiap bidang tu ada ahli dia. Ilmu tauhid Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, orang-orang hebat dalam itu. Ilmu fiqh pula Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Ibn Hajar, semua tu alim dalam bidang-bidang dia. Maka jadi salah bagi orang yang menyatakan dalam fiqh dia mau ikut Syafi'i, apa dalam tauhid dia mau tak ikut Syafi'i. Pula. Lepas tu tanya, kalau ikut Syafi'i belaka dalam hadis pun ikut Syafi'i, dalam nahwu pun ikut Syafi'i, gitu ke betul ke? Maka kesalahan orang. Ada orang tu dia nak tipu kita, maka dia kata kalau nak ikut Syafi'i ikut belakalah. Sedangkan dia sendiri pun tak ikut. Tak ikut apa dia pun. Maka setiap orang tu ada bidang dia. Katanya Syekh Suhaimi rahimahullahu ta'ala. Gapo dia? Wal ma'rufu anil jumhuri innama huwa adamul jawazit taklidi la adamus sihhatihi. Bermula yang ma'ruf, yang masyhur, yang kebanyakannya kita dengar di sisi jumhur ulamanya, sesungguhnya iaitu ketiadaan harus taklid, yakni tidak harus, yakni berdosa dalam bab taklid. Bukan ketiadaan sahnya. Sah sepakat kata. Hak masyhurnya kata berdosa sahaja. Sah. Adamul jawaz sahaja. Bukan adamul sihah. Sah iman. Tetapi berdosa perbuatan taklid dalam bab tauhid. Yakni taklid pada ilmu usul tiada harus berdosa.
Tetapi jika taklid ia memadai imannya, kalau dia taklid juga sah ke tak? Sah, tetapi berdosa perbuatan itu. Seperti apa? Seperti jual beli. Jual beli ni ketika azan Jumaat, orang ber Jumaat, hukum dia haram perbuatan lagu tu. Tetapi sah jual beli, ya sah jual beli. Dan berdosa ia, orang taklid tu berdosa. Saya tak mencuri, berdosa. Saya tak mengata orang, berdosa. Saya budak skima, berdosa. Saya tak senyap pun berdosa juga. Apa? Tak belajar ilmu fardu ain, duduk masih taklid dalam ilmu usuluddin. Sebab dosa ni bukan di perbuatan jahat saja. Kadang-kadang tidak buat apa yang Tuhan suruh, juga berdosa. Bukan kata melakukan maksiat saja berdosa, tak buat apa Tuhan suruh pun berdosa. Dan lagi kata ia, Syekh Suhaimi kata, wa amma taqlidu fi furu'i fawajibun ala ghairi mujtahidi wa in lam yutabiq waqi'a. Li'anna al-ahkama allati istafadaha al-mujtahidu min adillati zanniyati tahtamilu mutabaqatu lima fi nafsil amri wa adamu mutabaqah. Dan adapun taklid pada furu' dalam bab fiqh, taklid dalam bab fiqh, yakni pada hukum fiqh apa hukum? Dalam bab tauhid taklid hukum dia haram, berdosa. Hak masyhurnya, hak makruf katanya Syekh Suhaimi, berdosa saja. Sah iman. Ada pendapat kata dah berdosa tak sah pula iman. Tapi hak makrufnya kata Syekh Suhaimi di sisi jumhur adalah berdosa saja, sah iman. Manakala dalam fiqh pula lagu mana? Dalam fiqh pula wajib atas orang yang lain daripada mujtahid. Orang yang mujtahid maka tidak boleh bertaklid kerana dia sudah tahu sumber nak cari dalil gapo. Manakala orang awam wajib bertaklid kepada mujtahid di dalam amalan dia. Dalam bab fiqh. Contohnya kita nak semaya. Awak tahu kodok dalil akak tangan? Tak tahu. Lepas tu awak, saya taklid mazhab Syafi'i. Cara semaya akak tangan, rokok, iktidal tu, saya ikut mazhab Syafi'i. Dalil? Tak tahu. Maka berdosa kodok kita taklid pendapat Imam Syafi'i tanpa kita guna akal fikir sendiri, cari dalil, berusaha ke. Tak apa. Bahkan wajib pula kerana sangat sukar untuk mencari setahap tu. Kita nak semaya, saya tak ngaji dengan siapa-siapa, saya ngaji Quran dengan hadis saja. Pening kepala lah. Maka tak tahu dalil pun tak apa. Bahkan wajib kerana nak supaya sempurna ibadat kita ikut mana-mana imam mujtahid. Manakala bagi orang mujtahid, haram bagi dia taklid kerana dia dah pandai dah. Dan jikalau tiada muafakat pada nafsul amri sekalipun ia ijtihad tu salah, maka wajib kita kena ikut juga, wajib ikut. Tapi hak dia pada hakikat sebenarnya hak dia ijtihad tu salah, kita pun ikut dia, ya kena ikut sekalipun benda tu salah. Kerana apa? Kerana bahawasanya segala hukum yang diambil dalam bab fiqh lah oleh ulama yang mujtahidin itu daripada dalil itu zanniyah saja. Kerana dalil sengkoe saja, bukan dalil qat'i. Kita ngaji dah fiqh ni dibangsa ke atas zon. Kalau benda bukan fiqh, benda qat'i tetap dipanggil fiqh. Tengoklah dalam ta'rif ilmu usul fiqh ni adillati zanniyah. Selagi mana benda hak ada khilaf, hak tu fiqh. Kalau benda nas seperti semaya itu fardu, hak tu bukan masuk dalam kategori fiqh, tapi memanglah hukum hakik, tapi tak masuk dalam ilmu fiqh. Kerana benda tu nas dah. Arak tu haram, tak ada ijtihad mujtahidin kau bukan masuk dalam bab fiqh. Yahtamilu muwafaqah bagi nafsul amri dan yahtamil ni ditanggung tiada muwafaqah pada nafsul amri. Kerana dalil dia hanya zon saja, suka saja.
Maka kadang-kadang betul pada diri perkara, nafsul amri kadang-kadang tidak betul. Sekalipun betul kau tak betul, kita boleh bertaklid dengan imam-imam mujtahid. Kerana memang pekoh dibina ke atas zon. Kerana kalau orang itu beristihad, dia salah dapat pahala. Kerana dia berusaha juga. Mana kalau dia istihad, betul dapat 2 pahala. Pahala betul dengan pahala ijtihad. Mas'alatun kata Syekh Ahmad As-Suhaimi wallahu a'lam. Apa hukum mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di negara Malaysia dari dijajah oleh akidah duduk atas harah? Akidah Wahabi Mujassimah lah. Apa pula hukum ulama yang berdiam diri daripada mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mempertahankan akidah ataupun mencari akidah yang benar adalah wajib atas setiap individu. Wajib dipertahankan akidah dia. Siapa-siapa dia bertanggungjawab untuk mempertahankan akidah dia. Sama ada tindakan itu tindakan individu, kita sendiri melawan orang yang berlawan dengan akidah yang benar, ataupun kita ada persatuan kita, maka kita melawan dengan cara persatuan, ataupun kita ada kuasa, maka kita guna kuasa kita untuk mempertahankan akidah yang benar. Maka wajib mempertahankan akidah dengan apa cara sekalipun. Ulama yang berdiam diri dalam nak mempertahankan, itu dipanggil setan bisu. Setan bisu. Dalam hadis tak silap riwayat Mustadrak Al-Hakim kata, satu hadis Nabi kata akan timbul satu golongan pada akhir zaman, orang-orang muda. Budak-budak baru ngaji 4 tahun, ngaji 2-3 tahun, klik kecek Quran hadis. Maka iman dia telah keluar daripada dada dia sebagaimana anak panah keluar daripada busur anak panah. Nabi sebut sosok kumpulan dia, ciri-ciri dia. Maka orang yang ada ilmu pada masa tu wajib berkata, wajib berkecek mengenai benda lagu ni. Kalau dia ada YouTube, kena kecek di YouTube. Ada Facebook, kena kecek di Facebook. Dia boleh menulis, dia kena menulis. Dia mengajar, dia mengajar. Dia ada kuasa, dia ada kuasa. Kalau orang ada ilmu, mesti kecek benda-benda lagu ni, menerangkan kebatilan, kesesatan kumpulan ni. Nabi sebut akhir dia, Nabi kata siapa dia yang tidak buat lagu tu, tak kecek, tak memberitahu kepada masyarakat kesesatan kumpulan ni, maka dia telah menyembunyikan apa yang diturunkan kepada aku. Berarti menyembunyikan ilmu dia, amanah ahli ilmu. Apatah lagi mempertahankan ajaran sesat ni. Senyap pun tak boleh dah. Kena bunyi Nabi kata. Ni mempertahankan pula. Hamba bukan kumpulan ni tapi hamba mempertahankan dia lah, kesian dia. Kesian dia, ajar dia kepada jalan benar. Kalau betul saing kita kau gapo dia, ajak dia kepada kebenaran, bukan kesian dia, pertahankan dia pula. Minta maaf sekiranya su'ul adab. Mohon ijazah amalan baca Yasin wirdul latih ba'da subuh, lepas pada subuh. Amalan surah Waqiah hizib bahas selepas asar. Amalan membaca Ratibul Haddad selepas maghrib. Surah selepas pada isya. Ana ijazah belaka amalan-amalan tu sebagaimana hamba terima daripada guru hamba. Adakah tidur sewaktu solat Jumaat membatalkan wuduk? Dia tengok tidur lagu mana. Kalau tidur sambil duduk tak membatalkan wuduk. Mana kalau tidur seterik, belunjuk terik bawa batal. Bukan kata tanya semaya Jumaat, maya subuh, maya maghrib, maya isya batal belaka kalau tidur meletak. Kalau tidur sambil duduk, mana-mana semaya pun tak batal. Ustaz, adakah boleh rosak akidah jika seorang itu mengatakan kalau aku Tuhan, kemudian dia pula berangin menjadi Tuhan walau sekadar suka-suka? Tak boleh gurau lagu tu.
Ada orang-orang jahil kadang-kadang yang gurau benda-benda lagu tu, tapi sebenar hukum dia tak boleh bawa kepada kufur. Gurau mengenai ketuhanan, memperlekehkan, menjatuhkan Tuhan, benda yang boleh dibermain-main. Tuhan tak boleh main-main. Tak boleh kita kata kalulah hamba Tuhan gini, tak boleh lah. Hukum dia boleh membawa kepada kufur. Kerana masuk menghina Tuhan, menyamatarahkan, menyatakan boleh berlaku kalau Tuhan selain daripada Allah Ta'ala mungkin ada. Kalau ada peluang hamba nak jadi, tak boleh. Ustaz berdosa kodok terpaksa beli kenderaan guna sistem riba. Gini, ulama pekoh katalah, tak silap hamba topoh. Dalam topoh ada sebut, Ibnu Hajar ada sebut, kalau seorang terpaksa, terdesak menggunakan sistem riba, maka dia buat pinjaman seperti untuk keperluan diri dia, untuk tempat tinggal dia ataupun kenderaan yang dia sangat perlu, maka tidak berdosa. Kerana kaedah dia, negara boleh mengamalkan sistem riba jika terpaksa. Maka kalau negara personal lagi-lagilah boleh guna. Tak silap hamba, Ibnu Hajar sebut dalam topoh. Sekalipun lagu tu, jangan hak ni jalan paling lah sekali lah. Nabi sebut pada akhir zaman semua orang makan riba. Kalau hak tak si makan pun akan kena juga debu-debu riba. Terpaksa dalam nak belajar kena riba, nak beli rumah kena riba, nak beli kereta kena riba. Kena riba belaka, nak makan nasi kena riba, goni riba apa cerah. Maka tak sama orang buat riba dalam keadaan reda dengan keadaan terpaksa. Dosa tu berdosa tapi tak samalah dengan orang yang betul-betul nak ambil riba. Apa doa-doa untuk anak yang menangis tengah malam nampak hatu, nampak gapo? Baca pakul, baca kuliah sekali. Baca Allah sekali, senapah belaka. Quran falak senapah, Quran zinah napah. Atau siu ditapak tangan, biar habis napah, sapuh daripada kepala dia, sapuh ke bawah. Niat supaya Allah Ta'ala tutup segala pandangan-pandangan hak dia nampak hatu ke apa dia. Buat gitu insya-Allah budak tu akan tenang. Makan nasi lemak ikan bilih yang tak buai najis dia, apa hukum dia? Ikan bilih hak beruk tu, hukum dia makruh sahaja. Ikan ni kalau boleh telah, hukum dia makan najis dia dimaafkan. Perut ni kan najis. Ikan ni dia ada najis dia. Maka najis dia duduk di perut. Maka nak tahu hak dimaafkan, qadar ikan kita telah. Ikan besar ni misalnya kita telah, klub lepas. Okey, dikira kecil. Kalau telah kau lekat kat sini. Ikan bilis hok besar ni tak boleh telah tu. Maka kalau buat yang nasi lemak dengan ikan bilis besar tu, najis dia tidak dimaafkan. Kena basuh, kena buai lah perut gapo dia semua. Lagu tu. Apa hukum baca Al-Quran dan hafalan contoh surah Al-Mulk tapi tak menutup aurat? Baca Quran tidak disyaratkan menutup aurat. Tidak syarat ada air semaya. Tidak syarat menghadap kiblat. Cuma benda tu sunat sahaja. Sunat baca Quran sambil tutup aurat, sambil menghadap kiblat, itu saja. Sunat saja. Adab masuk dalam kategori adab, bukan syarat. Apa itu ilmu nahwu, soroh dan balaghah? Ilmu nahwu itu ilmu berkaitan dengan bahasa Arab, berkait dengan baris di akhir kalimah. Baca u ko, dapat ko, baris atas ko. Soroh pula perubahan binae kalimah. Jadi ja'ala, qatala, kadang-kadang berubah awal, berubah tengah, berubah akhir, kau gapo dia, hak tu sorah main peranan. Balaghah pula ilmu balaghah lah. Ilmu sastra, ilmu bandingan, ilmu misal, ilmu contoh, ilmu majazi, ilmu macam-macam lah tu. Dalam balaghah ada 3 ilmu, bayan, ma'ani, badi'. Tu ilmu balaghah. Ngaji tu ilmu 3 ni, nahwu, soroh dan balaghah, masuk kategori ilmu alat. Ilmu hanya peringkat alat dak memahami ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Kalau orang Tino tak dengar kata macam mana nak buat, patut kau kita kata.
Jangan dok gaduh kata, ingat kata pura ni nak mudah kata orang. Kalau tak dengar kata, tanya dia, buat apa awak tak dengar? Awak ada masalah pendengaran ke? Saya nak pergi hospital ke apa dia? Tanya dia, buat apa awak tak dengar? Kali kata saya dengar molek, tapi buat apa awak tak ikut? Nama, saya malah ikut. Ikut dia dah. Kena tanya dia. Tanya sebab apa dia tak ikut. Kadang-kadang cara kita arah, cara kita kecek. Kalau kena gaya, pandai kecek boleh saja. Pandai kecek orang tino ni boleh saja. Dia akan ikut. Ni kita kecek macam bosi, macam arah, macam gapo. Kalau kita nak suruh buat air melu, dia kata Allah, hamba tak pernah makan air melu sesedap ni. Melu mana tu? Awak buat ah. Oh, giwak selalu. Giwak selalu. Tak payah suruh. Ni arah. Kawan tu dok tengah letih. Giwak air melu tu, bahasa kakah ni. Oh, orang tak sedap lah. Maka kadang-kadang orang tak dengar kata tu mungkin cara kita nak menyampaikan tujuan kita tu tak molek. Kecek molek. Tuhan inilah perkataan kita. Metel-metel lah dia bini kita. Jangan buat lagu tu. Kecek manis. Hajar kecek manis dengan bini. Jangan gaduh nak kata. Nabi tak pernah kata bini dia. Sekalipun kita kata dia Nabi. Kalau dia kata pun bukan kerana nafsu. Mesti dia kata kerana lillahi ta'ala. Mungkin Nabi Muhammad. Dia tak kata pun. Kita hok buat kerana nafsu belaka cakap nak kata. Malu ke Nabi Muhammad. Ustaz, hukum tertelai air koler reneh yang bercampur laki perempuan Melayu, Cina, India mungkin kecil berok tak basuh dalam tu. Siapa dia suruh pergi minum air koler reneh? Dah telai nak kata lagu mana tidak jadi kau najis. Benda lagu tu moga air dua kolah dan tidak berubah. Pas nak kata lagu mana ihtimam macam-macam. Pelik sungguh. Hamba nak tanya mak saya 2-3 tahun lepas tak waras, sakit kejiwaan. Lepas tu lah ni dia waras dah. Persoalan saya wajib kodok-kodok semaya dia yang tinggal masa dia tidak waras tu. Tidak wajib. Orang kalau kena penyakit mental, akal gila ke apa, puasa dia tak wajib kodok. Semaya dia tak wajib kodok. Kerana apa? Dia gila. Semaya dengan puasa. Zakat, zakat lain pula. Zakat lain pula. Bagaimana nak termasuk dalam golongan ahli tarekat Ba'lawi? Adakah perlu berbai'ah? Gilah jumpa mana-mana orang-orang besar dalam Ba'lawi, minta ijazah amalan-amalan dia, wirid-wirid dia. Amal ke amalan-amalan dia, wirid-wirid dia. Nescaya dia akan mari waridat dia, pemberian dia kalau kita amal wirid dia. Kita amal ratibul haddad, marilah pemberian al-haddad. Amal roti atas kau dia mari pemberian atas. Gitulah. Apa maksud mani manikam? Terima kasih ustaz. Wadi mani manikam gapo dia tak tahu tu istilah orang tua. Gapo dia maksud mani manikam ni tak tahu hangpa. Bahasa orang lama. Asal silah kejadian. Tak ingat dia ada istilah dia, hangpa tak ingat dah. Tapi benda-benda tu istilah lah, istilahi saja. Maksud dia asal kejadian ko gapo dia tu wallahu a'lam. Al-Fatihah.